Okay, kamu boleh salin dulu yang ni kata kunci ni. Ada. Salin. Okay, salin dulu kata kunci. Okay, nanti kita akan jumpa secara fizikal. Cikgu nak tengok mesti ada kata kunci dekat dalam buku kamu. Kita akan update dari masa ke semasa dia punya kata kunci. Dan tajuk kita hari ini ialah selesaikan masalah. Ini adalah tajuk, gariskan tajuk. Okey, dah siap tulis tajuk, salin dulu. Okey, soalan dia ni. Okey, kat sini kita tengok A. Okey, biasanya keywords akan jumpa pada baris-baris ayat yang terakhir. Sama ada dua baris terakhir ataupun satu baris terakhir. Kehendak soalan biasanya ada di baris-baris terakhir ayat pada soalan. Jadi kamu perhatikan dekat sini, okay, dia kata jadual menunjukkan bilangan penduduk di dua buah negeri pada tahun 2013. Bila dia kata jadual menunjukkan, tengoklah dekat jadual tu, ada dua negeri. Persekutuan Kuala Lumpur, bilangan dia. Sabah, bilangan dia sekian. Kemudian dia kata apa lagi? Hitung. Bila ada je hitung, maknanya itulah kehendak soalan tu. Daripada sini sampai sini kena fahamkan apa yang soalan tu nak. Hitung jumlah penduduk di dua buah negeri itu. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. So kat sini, siapa yang nampak mana keywords dia? Jumlah. Bagus Mawadah. Jumlah adalah keywords. Jadi cikgu nak kamu bulatkan perkataan jumlah. Ada salin kan? Jadi bulatkan perkataan jumlah, letakkan ke atas dia tu operasi tambah. Operasi tambah. Ini adalah yang pertama kena tambah. Lepas tu tengok ayat terakhir dia suruh nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi ni yang kedua adalah kamu kena nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Lepas kamu tambah, kamu kena tukar kepada perpuluhan juta. Okey, buat yang pertama dulu. Yang pertama, tambahkan ni, kedua-dua ni. Kamu kena tambahkan ni. Jadi susun ikut kotak-kotak buku kamu tu. Satu nombor, satu kotak. 1, 7, 3, 2. Sifar, sifar, sifar. Tambah. 3,428,000. Tambah. Tambah dulu. Dan jawapan dia. Berapa dapat jawapan? RM5,160,000. 5,160,000. Mawadah kata 5,160,000. Jadi kita tengok. Sifar, sifar. 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 82. 10. Ingat ni tambah ni. 10, satu kat atas, 10 sifar kat bawah. 3, 1, 2. 6. 7, 4. 11. Satu kat atas, satu lagi kat bawah. Ni 3, 4, 5. Okay, jadi Mawadah punya jawapan tadi betul. Okay, bagus Mawadah. Okay, selalu Mawadah yang aktif kat sini. Okay, yang lain Kaide. Okay, Kaide. Lepas tu macam mana? Adakah jawapannya sampai sini je Kaide? Tak. Next kena buat apa pula? Kena tukar pada perpuluhan juta. Ya, kena tukar kepada perpuluhan juta pula. Yang kedua, tukar kepada perpuluhan juta. Ingat lagi tak formula? Nombor bulat
kepada perpuluhan juta. Perpuluhan atau pecahan juta. Perpuluhan juta kepada nombor bulat kena buat apa? Bahagi ke darab? Nombor bulat kepada perpuluhan juta bahagi nombor perpuluhan juta kepada nombor bulat darab. Nombor bulat kepada perpuluhan juta bahagi. Bahagi 1 juta. Bagus Mawadah. Cikgu saja dia letak dia punya tu balik kan. Okey. Okey, darab bahagi kat atas, darab kat bawah. Jadi kalau sekarang ni nombor bulat kan? Ini nombor bulat. Nombor bulat ni tak ada juta kat sini cikgu tengok latihan ada yang hantar kat cikgu tu salah. Bila dia suruh tukar kepada nombor bulat, dia ada pula lagi juta dekat sini, dia letak juta sini. Salah. Okay? Jadi siapa yang buat kat situ, buat hari tu, betulkan balik Okey. Jadi bila nombor bulat tak ada juta lagi dah. Apa kalau kamu letak juta, pastikan dia minta perpuluhan juta. Jadi kita nak tukar pada puluhan juta, 5 juta 160,000 bahagi 1 juta. 1 juta. Pastikan bilangan sifar kamu betul. Kurungkan dan tulis juta. Kalau kamu tak tulis perkataan juta, maka jawapan kamu akan jadi salah. Nilai dia tak sama. Sekarang kita nak pendekkan bilangan nombor tu kan. Bila kita nak pendekkan, kita letak juta. Tukar kepada perpuluhan atau pecahan. So, yang kedua kena gerakkan titik. Jadi tak nampak titik kan? Kalau tak nampak titik dia dekat mana? Belakang. Belakang. Kat mana titik? Belakang sekali. Belakang sekali. Kalau tak ada titik maksudnya titik dia di kanan sa Kanan sa. Kanan. Belakang macam mana kita nak tulis belakang? Belakang tak dapat tulis belakang ni. Depan ke tak nampak tak boleh. Jadi sama ada kanan atau kiri. Jadi kat sini kita perhatikan tempat nilai tempat sa jadi kanan dia. Kanan kamulah. Kanan dia tu titik. So gerakkan titik ke kiri 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Okay. Jadi titik tu dah berpindah dekat situ. So jawapan dia ialah 5.16. Jadi sifar ni nak tulis tak? Tak. Tak perlu. Okay. Selepas titik perpuluhan, okay. Kalau ada sifar sampai hujung, tak perlu tulis. Kalau sifar di tengah, perlu tulis. Jadi 5.16, jangan lupa perkataan juta. Sebab apa ada juta? Dia nak perpuluhan juta. Kena faham ni. Okay? Kalau nombor bulat mana ada juta? Mana ada perkataan juta? Dia nombor bulat. Bulat dengan nombor je ada. Kan? Jadi perpuluhan juta atau pecahan juta mesti ada juta. Okay, clear? Jelas? Jelas semua Okay, Jelas. jadi bagus Hasif. Hasif raise hand. Kenapa raise hand? Tekan. Okay. Kita tekan. Alright. Okay, tak apa. Jadi dah siap ni? Dah siap nombor 1? Dah. Okay, dah siap. Kita pergi ke nombor 2. Nombor 2 pula. B. Okay, pendek je ni. Salin. Okay. So sekarang soalan dia minta dia nak bilangan jus apple. Yang dia bagi keluarkan yang dia bagi 1.4 juta. Dia keluarkan 1.4 juta jus oren dengan jus apple. Okay. Jadi dia bagi oren ialah 36,704
jus oren. Jadi dia tanya berapakah bilangan bagi jus apple. Macam mana nak cari? Tukar dulu 1.4 juta kepada nombor bulat. Lepas tu nombor bulat tu tolak dengan 36,740. Ya, bagus Mawadah. Dia nampak kat situ jadi kat sini 1.4 juta kena tolak dengan 36,740. Okay? Jadi sebelum tolak, kamu make sure nombor tu sejenis. Maksudnya dia sejenis, dia boleh ditolak. Ni bukan sejenis, ni perpuluhan juta. Yang ni adalah nombor bulat. Kita tak boleh tolak selagi kita tak tukarkan perpuluhan juta tu kepada nombor bulat. Okay? Jadi perkara pertama sekali yang perlu kamu buat ialah tukarkan dulu 1.4 juta kepada nombor bulat. Tengok balik. Perpuluhan juta nak tukar kepada nombor bulat. Nombor bulat kena buat macam mana? Darab. Darab dengan 1 juta. Cik refer balik formula tu. Ada salin kan dekat buku kan? Jadi darabkan dulu 1.4 darab 1 juta. Gunakan kaedah gerak titik. Jadi dapat jawapan berapa? 3. Ni tukar kepada nombor bulat ni. Berapa jawapan dia? Tukar kepada nombor bulat dulu. 1,400,000. Okey, gerak kalau darab ke kanan kan? 4, 5, 6. 6 ke kanan. Okey. Jadi ada berapa sifar kat ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sifar. So 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hati-hati dengan bilangan sifar. Tulis dengan betul. Pastikan bilangan sifar kamu betul. Kalau terkurang sifar, salah. Terlebih sifar, salah. Okay, barulah boleh tolak dengan 36,740 tu. Tolak dengan 36,700, salah pula. Okay, 36,740. Tolakkan. Okay, sorry cikgu punya garisan ni tak lurus. Okay, tolak tolak, baru tolak. Okay, kita tolak kan. Sifar tolak sifar, sifar tolak 4 boleh tak? Tak. Sifar tolak 4 boleh tak? Tak boleh, kena buat apa? Pinjam. Sebelah. Pinjam sebelah. Sebelah ni sifar. So kena buat macam mana sifar kalau sifar? Pinjam sebelah lagi dengan sebelah lagi. Okey, jadi sifar tu jadi apa? Takkan sifar je. Jadi 9. Ya, mesti tukar, potong siap-siap jadikan dia 9. Jangan biarkan dia. Nanti dia salah. So dah jumpa nombor barulah berhenti. Okay, so tinggal 3. Ni 3 boleh nampak tak 3 ni? Okay, jadi 10 tolak 4 ialah 6. Okay, 9 tolak 2. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 6, 3. 9 tolak 3, 6. 9 tolak 3, 6. 3 pula. 9 tolak 3, 6. Okay, ni 3 dan 1. Itulah jawapannya. Nombor B. Okay.
Okay, dah siap Salim? Dah siap semua? Dah. Ada yang belum? Belum. Okay, cepat. Yang belum cepat Okay, dah Okay, tengok. Sama-sama baca dah. Siapa yang boleh baca? Wakil untuk baca soalan. Kerajaan mengagihkan sejumlah RM3 juta wang ihsan Salah kepada baca. Bukan RM, jangan sebut RM. Bila baca melibatkan duit, baca 3 juta ringgit. Tak perlu sebut RM. Okay? Okay, teruskan. sejumlah 3 juta ringgit wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Sebanyak 3,000 keluarga menerima wang ihsan yang sama banyak. Hitung jumlah wang yang diterima oleh setiap keluarga itu. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. So, keywords. Mana keywords? Kata kunci. Sama banyak dengan setiap. Jumlah. Jumlah ni memang kata kunci. Tapi jumlah ni kita tak pasti sama ada dia tolak, darab. Sama banyak. Jumlah ni tak tepat tapi kita kena fahamkan soalan betul-betul. Ada kata kunci yang seterusnya iaitu setiap. Sama banyak. Sama banyak ni pun kata kunci. Okay? Setiap menunjukkan satu. Satu. Maksudnya operasi bahagi. Jadi yang pertama sekali kamu kena buat operasi bahagi. Dan yang kedua dia suruh cari ni. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. Ini adalah yang kedua. Okay. Yang pertama kena bahagi. Kena bahagi apa? Ni. Kerajaan agihkan. Agih ni pun dah kata dah bahagi. Agihkan tu dia dah masuk. Maksudnya adalah bahagi. Sejumlah 3 juta ringgit wang ihsan kepada mangsa banjir. Sama banyak. Secara sama banyak. Bila ada perkataan sama banyak tu memang confirm bahagi. Jadi bahagikan 3 juta ringgit tu. Okay, tulis 3 juta ringgit. Okay, bahagi. Bahagi. Sorry, garisan cikgu tak lurus Bahagi dengan 3,000. Macam ni, buat bahagi panjang. Kamu kena pakai pembaris. Jadi jangan tinggalkan unit RM. Tulis dulu RM kat atas. Kemudian bahagi 3,000. Jadi kat sini dah ada dah 3,000 kat sini. Terus dapat 3,000 ni. 3,000 bagi 3,000 dapat 1. Betul? Jadi tolak 3,000. Okay? So tolak dah habis tak ada. Jadi turunkan sifar. Sifar bagi 3,000, sifar. Sifar tolak. Okay, turunkan lagi sifar. Sifar bagi 3,000, sifar. Habiskan. Walaupun dia sifar, mesti bahagi sampai habis. Jangan tengok je sifar lah, sifar tak payah. Salah. Okay. So sampai habis. Jadi dapatlah 1,000 ringgit. Kalau kamu ada duit, 1,000 ringgit. Kalau kamu ada duit 1,000 ringgit tapi orang bank tu dia tertinggal 1 kosong. Dia mendatangkan satu kesalahan yang sangat besar kalau 1 kosong tertinggal. Macam tu juga bila kamu buat pembahagian. Okay, yang pertama dah sudah. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, kamu kena buat apa? Yang kedua kena buat apa? Kena tukar 1,000 kepada perpuluhan juta. Ya, tukar kepada perpuluhan juta. 1,000 tu adalah 1,000 ringgit tu ialah nombor bulat. Nombor bulat. So kamu jangan tinggalkan dia punya unit. Dia ada unit ringgit. 1,000 ringgit. Tukar kepada perpuluhan juta. Maknanya kena bahagi 1 juta. Refer balik formula rumus yang cikgu dah bagi tu.
Okay, kurungkan. Dia nak puluhan juta, mesti ada perkataan juta. Juta. Jadi gunakan kaedah gerak titik. Jadi 1,000 ni titik dia di mana? Di kanan sah. Nansa, bagus Mawadah. Jadi bila selalu cikgu tanya, kamu kena jawab macam tu lah. Kanan sa. Kelas gemilang cikgu tahulah dah. Dia dah tahu dah. Bila cikgu tanya tu mesti sebut tu. Tapi tak ada seorang pun yang jawab. Okay. Jadi gerakkan titik ke kiri sebanyak 6 tempat. 4, 5, 6. So titik tu dah ada kat sini. Jadi gelombang. Ombak yang kosong. Tak ada nombor. Kena letak sifar. Okay. Bila titik kat sini. So sifar perpuluhan. Sifar 1. Sifar yang 3 yang hujung tu nak tulis tak? Tak payah. Tak payah. Okay. Jadi terus tulis. Jangan lupa ada juta. Kalau kamu tak letak juta, maka jawapan kamu salah. Jangan lupa unit juga. RM. Dia duit. Ya, kalau kamu tinggal RM, kalau kamu UPSR tahun ni, nak jawab peperiksaan UPSR, kan kalau ada UPSR tahun ni, kamu tinggal RM, salah. Jawapan akan salah. Okay. Jadi duit tu, jangan lupa. Mesti ada RM. Juta. Sifar 1 juta ringgit. Itu jawapan. Semua dah siap? Dah. Okay, boleh kita pergi ke soalan seterusnya? Boleh. Tengok D pula. Stadium sukan terbesar di dunia iaitu Rukrado Mede di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0.15 juta orang penonton. Dalam suatu ni satu info satu info untuk kamu. Stadium sukan terbesar di dunia. Nama dia apa? Rukrado Mede di Korea Utara. Kalau orang tanya, kamu dapat tahu. Dia dapat tampung 0.15 juta orang penonton. Dalam satu acara sukan, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Hitung bilangan penonton dewasa itu. Dah salin ke belum? Jadi, sementara kamu nak salin dulu, kamu kenal pasti mana keywords. Dalam yang tempat ayat yang cikgu kurungkan tu. Ada keywords kat situ. Hitung bukan keywords. Tadi cikgu dah bagi tahu kan? Hitung bukan keyword. Sama dengan. Sama. Okay, sama dengan ni adalah keywords dia. Apa dia punya ni? Operasi dia? Bahagi. Ya, bahagi. Okay. Bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Maknanya ada dewasa dengan remaja. So ada dua lah. Remaja dengan dewasa. Jadi hitung bilangan penonton dewasa. Dia nak bilangan penonton dewasa. So kena bahagi berapa ni? 2. Ya, bahagi dengan 2. So kamu buat 0.15 juta bahagi 2. Bahagi dengan 2. Bahagi perpuluhan. Salin dulu, salin.
bahagi garisan tak betul. Sifar bagi 2 apa? Sifar bagi 2 apa? Sifar. Sifar kat atas, sifar di bawah. Tolak. Titik. Titik jangan abaikan. Bila dia ada titik, titik kat atas juga. Titik. Nampak tak ada titik tu kan? So, turunkan 1. 1 bahagi 2. Nombor kecil bahagi nombor besar. Nombor kecil bahagi nombor besar. Sifar. Jadi sifar kat atas, sifar kat bawah. Tolak. Ingat tu. Nombor kecil bahagi dengan nombor besar, sifar. 1. Turunkan lagi 5. 15 bahagi 2. Sifir 2 je. Berapa? 7, 14. 7. Tolak 14. 15 tolak 14. 1. Selagi ada baki, kamu kena tambah sifar dekat hujung ni. Turunkan. Jangan ada baki. 10 bahagi 2. 5. 10 bahagi 2 ialah 5. Tolak 10. Habis, tak ada baki. Jadi jangan lupa perkataan juta. Okey, dah siap dah semua? Ya. Iskandar dah siap? Dah. Iskandar dia tak hari ni? Alisha semua dah siap? Cikgu. Dah. Dah, okey. Ya. Okey, so sampai sini je kita bincang hari ni. Okey, soalan E. Kamu buat sendiri. Boleh? Boleh tak? Boleh. Soalan Boleh. E. Cuba buat sendiri. Okey, tadi kita dah bincang 4 soalan. Okey, 4 soalan dah bincang. Dah siap dalam buku kan? Okey, jadi untuk kerja kamu hanya buat yang ni, E ni je. E ni buat, siapkan terus dan hantar dekat Google Classroom. Cikgu dah letakkan tugasan dekat Google Classroom. So, ambil gambar cantik-cantik. Jangan ambil gambar gelap. Ambil gambar tak jelas. Ambil gambar dengan jelas. Dan hantar dekat Google Classroom cikgu. Okay. Minggu lepas tak ramai pun yang hantar kerja rumah. Kerja minggu lepas. Jadi tolong hantar yang lepas-lepas yang belum hantar tu, hantar segera. Okay. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okay.
So ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada apa-apa soalan Cikgu, Ya? hari tu saya ada hantar kerja rumah dekat GC aku ke classroom. Siapa yang tak dekat cikgu? Nama awak? Nama awak apa? Okey, cikgu tunjuk yang dah hantar kamu boleh tengok nanti dulu. Okey, cikgu akan tunjuk kamu punya kerja sekolah, siapa yang dah hantar dekat Google Classroom. Okey, kejap Okey, nampak cikgu share ni? Okey, cikgu share ni kelas. Kamu bookmark kan kamu punya GC kat sini. Bila kamu bookmark, kamu terus klik kat situ dekat laptop kamu ataupun PC kamu. Okey, kat sini 6 cemerlang. Okey, mana ni 6 cemerlang? Ni kelas 6 harmoni, tapi 6 harmoni cikgu dah buat grup matematik 6 harmoni. Jadi ni untuk 6 harmoni. Cuba pergi kat kelas work. Ni. Hari ni punya kerja 1.5 ni. Cikgu dah post dekat 19 orang ada kat dalam kelas ni. Yang belum masuk lagi tu ada 36 semuanya. Yang tak masuk lagi tu sila masuk. Untuk kerja minggu lepas 7 orang je yang dah turn in. Siapa dia? Tengok siapa yang dah turn in ni. Ni, cikgu belum bagi markah lagi sebab tak ramai yang turn in lagi. Jadi cikgu tak sempat lagi tanda. Cikgu akan bagi markah. Haziq, Mawadah, Kaide, Afiq, Nur Aisyah, Nur Syifa, Iman dan Kasih. Ini adalah 7 orang yang dah hantar kerja sekolah. Itu adalah untuk 6 harmoni. Kalau kamu nak pergi ke kelas lain, ni sama je kamu punya GC pun macam ni juga. Nak pergi ke kelas lain, pergi dekat sini kan. Main menu ni, klik kat situ tengok kelas lain. Nak check ada kerja sekolah. 6 gemilang. Tengok dekat 6 gemilang. Class work 6 gemilang. 6 gemilang dia banyak subjek sebab dia dah masuk satu kelas. Tadi 6 harmoni matematik sahaja. Jadi 6 harmoni, 6 gemilang pun sama. Cikgu dah assign. Ada 20 orang dalam kelas. Jadi 16 orang lagi belum masuk dalam GC. Jadi dah ada 8 orang yang turn in kerja minggu lepas. Kerja yang hari tu 9 orang. Cikgu dah bagi markah. Nombor hingga 7 digit. Nombor perdana 14 orang. Alhamdulillah ramai sikit daripada 6 harmoni. 6 harmoni sikit. Jadi tengok. Yang belum hantar sila hantar. Tengok minggu lepas punya kerja. Siapa yang dah hantar tu tengok. Ini Ashraf Putra baru hantar. Putri Islin ni pun baru hantar. Tengok gambar macam ni tak jelas. Putri Izrin punya gambar ni tak jelas. Kalau cikgu tak boleh tanda dekat laptop, cikgu kena buka dekat handphone baru boleh cikgu tanda. Itu sahaja yang cikgu share. Semua dah nampak siapa yang belum lagi aktif GC, masuk dalam GC. Aktifkan. Sebab semua cikgu akan hantar kerja rumah semua dekat situ. Kamu nak hantar kerja sekolah kamu pun dekat situ. Senang, sistematik, nampak. Jadi sampai sini sahaja. Ada apa lagi? Kemusykilan, ada masalah? Boleh tanya? Tak ada apa-apa lagi kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas hari ni. Jadi siapkan yang E sahaja. Nanti snap gambar cantik-cantik hantar. Assalamualaikum semua.